Lukisan yang seram sememangnya bukan suatu perkara yang kita sering lihat kerana kebiasaannya lukisan seperti ini akan memberi aura yang negatif kepada mereka yang melihatnya. Di sebalik lukisan yang seram pasti terdapat misteri di sebalik pelukisnya, dan di Malaysia tidak lari juga dengan lukisan mistik yang dipenuhi banyak kisah aneh. Ada lukisan yang dilukis dengan darah, ada juga lukisan yang membolehkan orang itu hilang ke alam lain, dan juga lukisan disebabkan kawan gaib. Di sini admin senaraikan 5 lukisan paling seram di Malaysia yang ramai tak sangka. Nombor 5. Adik 15 tahun buat lukisan seram. Menerusi satu video di TikTok milik saudagar JPKR, dia telah berkongsi satu video mengenai lukisan-lukisan misteri dan menyeramkan yang dilukis adiknya yang dipercayai menjadi mangsa buli di sekolah. Selama ni aku ingat benda ni main-main. Hari ni aku tengok sendiri lukisan adik aku. Difahamkan lukisan itu dilukis oleh adik perempuannya yang ketika itu berusia 15 tahun, bertujuan untuk meluahkan perasaan yang dia lalui. Namun apabila ditanya oleh abangnya, dia mengakui bahawa dirinya telah dibuli oleh rakan-rakan di sebuah sekolah iaitu SMK Jawi Pulau Pinang. Justeru itu, video yang dipaparkan oleh abangnya telah menarik perhatian warganet dan menjadi viral sehingga mencecah 50,000 likes di TikTok, dan rata-rata netizen menyuruh kepada para pembuli segera diambil tindakan. Di samping itu, abangnya juga meluahkan rasa ketidakpuasan hati kepada pembuli dan melihat lukisan-lukisan yang menyeramkan itu berkemungkinan adiknya kini mempunyai masalah mental terganggu. Kalau aku tengok dia punya lukisan ni, aku sendiri pun seram lah. Aku pun tak boleh fikir apa benda yang difikirkan. So aku rasa benda ni memang berkaitan dengan mental lah. Jadi aku dah tanya adikku semalam. Aku tanya apa masalah dia. So dia kata dia selalu kena buli kat sekolah. So budak-budak yang membuli tu mungkin tengah tunggu sat lah kan. Aku akan buat tindakan lah. Kemudian tindakan akan diambil segera oleh abangnya. Hal ini kerana risau perkara sama akan berlaku kepada rakan-rakan yang lain. Dia juga menyeru supaya orang ramai sentiasa prihatin dengan anak-anak maupun keluarga. Menurutnya lagi, dia tidak menyangka akan hal tersebut berlaku kepada keluarganya, dan yang lebih mengejutkan di mana terdapat satu lukisan memaparkan gambaran seolah-olah ingin membunuh diri. Fikir yang boleh buat aku ni Ni apa benda ni? Gambar apa ni? Ada darah apa semua ni? Nombor 4. Lukisan bercahaya penjara Pudu. Menurut YouTube Ari Media, dia telah menceritakan beberapa kisah mistik di sebalik lukisan-lukisan luahan hati oleh banduan-banduan yang terdapat di penjara Pudu. Difahamkan seperti mana yang diketahui, penjara Pudu banyak mempunyai kisah-kisah legenda dan terdapat juga kisah tersembunyi mengenai potret-potret luahan dan contengan emosi oleh banduan yang dilukis pada dinding penjara itu. Seperti mana potret memaparkan gambar seorang perempuan yang dilukis oleh banduan akhir di bilik hujung penjara Pudu sebelum dia ke tali gantung. Difahamkan lagi, lukisan tersebut kelihatan bercahaya seolah-olah hidup sewaktu lampu di bilik sel mula dimatikan, dan potret itu akan menangis sewaktu adanya hari pergantungan dan juga hari di mana pergantungan seseorang semakin hampir. Ada kalanya lukisan ini akan mengeluarkan wajah yang sedih dan air mata tatkala ada orang yang bakal dihukum gantung. Selain itu, terdapat juga satu kisah mengenai lukisan ilmu hitam yang dilukis oleh banduan yang berasal dari Indonesia, yang dikatakan pada setiap malam dia akan pulang ke kampungnya di Indonesia dan akan kembali semula ke sel penjara pada setiap pagi dengan menaiki sampan dan perahu yang dilukis olehnya. Dia kemudiannya melakar sebuah kapal di dinding penjara dan kemudiannya mempelawa banduan lain untuk ikut dia naik kapal yang dia lakarkan di dinding tadi untuk sama-sama lari tinggalkan penjara.
Di samping itu, terdapat juga sebuah lukisan kekal yang sangat mengerikan di mana lukisan-lukisan tersebut dilukis dengan darah dan apabila dibasuh ianya masih tidak hilang walaupun beberapa kali dicuba. Seterusnya, terdapat satu lukisan kaligrafi yang dilukis pada dinding pintu masuk yang bertujuan sebagai pendinding untuk banduan yang mengamalkan ajaran ilmu hitam. Namun pada tanggal 2009, penjara tersebut telah dirobohkan dan kesemua potret lukisan tersebut hanya dijadikan sebagai khazanah sejarah. Nombor 3. Lukisan seram kartun animasi. Menurut YouTube Kamimi Hadri, dia telah menceritakan pengalaman kisah seram di mana seorang budak berusia 6 tahun terpengaruh dengan sebuah kartun animasi Scooby-Doo sehingga melukis gambaran yang sangat menyeramkan. Yudu, ni macam Skibidi Toilet tu. Titan ha? Oh tidak, keracunan Skibidi. Difahamkan dia melukis gambaran tersebut melalui rancangan kartun anime yang paling popular di kalangan kanak-kanak dan sewaktu ditanya oleh gurunya di sekolah, dia hanya menjawab belajar melukis melalui YouTube. Seterusnya, menerusi lukisan itu, ia menggambarkan seseorang tanpa kepala sedang memegang gergaji yang berlumuran darah. Dan yang lagi menyeramkan adalah perbualan dan pemikiran budak seusia itu seolah bila ada orang jahat, kita perlu memotong kepala mereka. Awak kena potong. Sebab dia jahat lah teacher. Dia rampah perempuan dalam cerita tu. Bila orang jahat kita kena kerak. Pandainya budak-budak ni, astagfirullahalazim. Namun apabila ditanya lagi, lukisan seram itu ada di dalam animasi Scooby-Doo yang dikenali sebagai Chainsaw Man. Selain itu, rancangan tersebut bukan hanya sekadar rancangan animasi, malahan ia juga mempunyai permainan game yang banyak mempengaruhi kanak-kanak. Di samping itu, menerusi video oleh pakar autism dan speech delay yang memaparkan remaja-remaja seolah mengalami penyakit sindrom disebabkan game itu. Ini mengejutkan, akibat ketagihan kartun Skibidi Toilet, budak alami sindrom dan nyanyi yang aneh-aneh. Korang cuba tengok video kat atas ni. Budak dalam video ni siap tiru sebiji apa yang kartun tu buat. Hal ini kerana mereka mula terpengaruh dengan perlakuan kartun animasi tersebut sehingga mereka juga menghafal lirik lagu yang dinyanyikan animasi Scooby-Doo itu. Kemudian terdapat juga video di mana remaja sanggup memakai cosplay, melihat video itu sambil duduk di dalam mangkuk tandas dan ada juga yang menjadi korban kepalanya dimasukkan ke dalam mangkuk tandas serta lukisan-lukisan yang dilukis berunsurkan jenayah. Nombor 2. Gambaran gangguan halusinasi. Tuan empunya badan yang dikenali sebagai Nur Haslina Abdul Hamid atau L yang ketika itu berusia 24 tahun telah menceritakan pengalaman kisah seramnya tersendiri sebagai pejuang gangguan kemurungan dan psikosis yang disahkan oleh Hospital Sungai Buloh. Penyakit yang dialami oleh anak kelahiran Sabah itu dipercayai telah disedari oleh rakan-rakannya sewaktu dia sedang menyambung pelajaran dalam jurusan pengajian bahasa Arab ketika itu, di mana dia dikatakan boleh mendengar, melihat dan hidu seperti mana orang lain tidak dapat berbuat sedemikian. Saya boleh dengar apa yang orang lain tak boleh dengar. Saya boleh nampak yang orang lain tak boleh nampak. Saya boleh bau yang orang lain tak boleh bau. Yang ikut saya seorang je lah, Amanda. Bukan Amanda saja, banyak. Menurutnya, dia sudah berikhtiar dengan berjumpa ustaz untuk berubat serta di klinik kesihatan. Menurutnya lagi, dia mempunyai seorang kawan halusinasi untuk diajak borak yang bernama Amanda, di mana perwatakan Amanda bergantung pada emosi L, seperti mana Amanda kelihatan cantik dan sangat kecil, berambut pendek serta berpakaian serba putih dan boleh dipegang olehnya ketika emosinya baik. Dia kecil je Amanda tu. Kan dia kecil je. Amanda rambut pendek, cantik, putih. Baju putih sekarang sama macam Elle. Akan tetapi, perwatakan dan rupa Amanda kelihatan sangat menyeramkan seperti berlumuran darah jika emosi Elle dalam keadaan depresi. Dan terkadang Amanda pernah mencuba untuk membunuh Elle dan menyuruhnya membuat perkara tidak baik ke atas suaminya. Di samping itu, terdapat beberapa kejadian di mana Amanda mengajaknya berborak sewaktu dia melihat ke arah cermin dan kejadian katil digoyangkan seolah mengajaknya untuk bermain pada waktu malam. Dia bercakap dengan Elle, siapa kat cermin tu? Elle ingat kan sampai tampar diri sendiri, siapa ni kan. Dan kadang tidur pun dia kacau, goyang-goyang katil. Lepas tu kadang-kadang solat pun tak boleh. Serta serap kali terlupa akan bacaan ayat suci ketika dalam keadaan solat. Difahamkan lagi, kini Elle hanya bergantung kepada ubat yang memberikan efek menenangkan. Dan jika ubat itu tidak dimakan, gejala tersebut akan berulang. Nombor 1. Ibu jumpa lukisan seram anak.
Menurut artikel Cosmo, itulah satu video yang dikongsikan oleh seorang ibu yang dikenali sebagai Hardiana mengenai beberapa karya seram yang dilukis oleh anaknya sendiri sehingga meraih sebanyak 2.2 juta jumlah penonton di TikTok. Menurutnya, dia berasa amat terkejut sebaik sahaja melihat buku tulis anak perempuannya terdapat lebih daripada 10 buah lukisan seram tersebut. Menurutnya lagi, dia juga tertanya-tanya bahawa anak perempuannya sedang mengalami tekanan perasaan memandangkan anaknya sebelum ini tidak pandai melukis. Di samping itu, terdapat juga satu lukisan yang berlatar belakangkan ruang tamu rumah mereka. Sejak kebelakangan ini juga anaknya kerap tidur di ruang tamu rumah dan tidak seperti kebiasaan. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja dia bertanyakan dan ajak berbincang akan hal tersebut, anaknya hanya ketawa dan suka sahaja. Menerusi perkongsian itu, rata-rata netizen menasihati Hardiana agar segera membawa anaknya berjumpa dengan pakar psikiatri kerana bimbang mempunyai kaitan dengan penyakit mental. Serta ada juga yang berpendapat bahawa anaknya berkemungkinan mempunyai gangguan makhluk halus. Itu sahaja video pada hari ini. Antara kelima-lima kisah seram ini, yang manakah paling menakutkan, dan berikan sebab-sebabnya. Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.